penting yang hilang dalam sejarah pembentukan Malaysia. Malah ada yang mempertikaikan ianya pernah berlaku. Izinkan saya untuk memberitahu sedikit sebanyak tentang sejarah yang tercicir ini. Pertama sekali, perlu diketahui bahawa bapa-bapa kemerdekaan Malaysia daripada Sabah, J. Sundang daripada Sarawak, Ong Ki Hui daripada Brunei, iaitu Wazahari, telah menulis surat kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB hari bulan September tahun 62 menolak pembentukan Malaysia sebelum Sabah, Sarawak dan Brunei mencapai kemerdekaan. Mandahnya, kemerdekaan adalah prasyarat pembentukan Malaysia. Mendiang Tun Fuad dan Tun Mustafa juga pernah menegaskan aspirasi yang sama. Ternyata juga pada 8 hari bulan Ogos tahun 63, ini kita perlu tahu, Majlis Perundangan Borneo Utara telah sebulat suara membuat resolusi untuk memerdekakan ataupun mengisytiharkan kemerdekaan Sabah pada 31 hari bulan Ogos 63. Tidak kira pembentukan Malaysia itu menjadi kenyataan atau tidak pada hari tersebut. Pada hari yang bersejarah itu, yaitu 31 hari bulan Ogos tahun 63, Governor terakhir Borneo Utara, Sir William Good atau Budi, sebelum bertolak dari Jesselton Port, telah berkata, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Sabah. Ia menandakan permulaannya Sabah untuk memerintah sendiri dan merdeka, dan berakhirnya penjajahan. Maksudnya 31 hari bulan Ogos tahun 63 itu adalah hari kemerdekaan Sabah dan harus dihormati setiap tahun. Inilah yang dinamakan Hari Sabah dan harus diwartakan sebagai cuti umum seperti mana juga telah berlaku di Sarawak untuk mewartakan 22 hari bulan Julai sebagai Hari Sarawak atau Hari Kemerdekaan Sarawak. Bukan semua negara mencapai kemerdekaan melalui Akta Kemerdekaan. Termasuklah Amerika Syarikat yang juga mencapai kemerdekaan melalui Unilateral Declaration of Independence. Kemerdekaan Sabah ini diiktiraf semasa proklamasi pembentukan Malaysia pada 16 hari bulan tahun 63. Berarti pada 16 hari bulan tahun 63, semasa proklamasi Malaysia, bendera Star Sabah, kemerdekaan Sabah telah diiktirafkan, dan Sabah, Sarawak dan Singapura masing-masing dikenali sebagai negara. Sedang mendengar ucapan. Dan status ini juga turut diiktiraf di dalam perlembagaan asal masing-masing. Di dalam proklamasi peruntukan Malaysia, Sabah dan Sarawak disekutukan dengan Persekutuan Malaya. Berlainan sedikit dengan artikel 1 MA 63. Dan ini tidak mengherankan sebab MA 63 itu ditandatangani pada 9 hari bulan Julai tahun 63 sebelum proses pembentukan Malaysia selesai, yaitu semasa Sabah Sarawak masih berstatus koloni, belum bebas daripada penjajahan. Oleh yang demikian, sejarah mesti diperbetulkan dan dilengkapkan dengan langkah-langkah yang telah berlaku di antara 9 hari bulan Julai dan September 16 hari bulan, yaitu
pembebasan Sabah daripada penjajahan dan kemerdekaan Sabah. Ini yang berlaku di antara dua tarikh itu. Kalau kira betul, MA 63 itu hanya patut ditandatangani selama semua proses dan prasyarat penubuhan Malaysia siap dan selesai. Semua proses dan prasyarat termasuk kemerdekaan, penghapusan penjajahan, tugas-tugas PBB di Sabah dan Sarawak juga perlu diselesaikan. Inilah sejarah kita yang hilang dan diterang dan diperbetulkan. Sarawak juga telah melalui proses yang sama pada 22 hari bulan. Sebab itulah Sarawak telah mewartakan Hari Sarawak atau Hari Kemerdekaan Sarawak sebagai hari cuti umum pada 22 hari bulan Julai setiap tahun. Maka dengan lengkapnya sejarah ini adalah berpatutan dan tidak salah. Ya, tidak salah kita menuntut status rakan kongsi sama rata dan sama taraf dengan ketiga-tiga wilayah atau wilayah atau entiti yang menemukan Malaysia, Sabah, Sarawak, dan Malaya. Perlu juga kita ketahui bahwa Lord Commission di dalam laporan Komite Penting sebagai berkata, it is a necessary condition that from the outset Malaysia Barisan should para be regarded pejuang by all kemerdekaan concerned Sabah as an association of L5 actors Matunggung. combining in a common interest to create a new nation by retaining their own individualities. If any idea Ikaw nga baro eh. that Malaysia will involve a takeover of the border territories by the Federation of Malaya and the suppression of the individualities, that is the individuality of North Borneo and Sarawak, Malaysia would not, in my judgment, be generally acceptable or successful. Inilah kata-kata Lord Cobo. Dengan cara ini, yaitu melengkapkan sejarah, barulah Malaysia boleh berjaya. Dengan mengiktiraf Sabah dan Sarawak sebagai rakyat Sabah dan dengan Malaya secara barulah kita merasa lega. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin amat tepat bila mana menggelarkan Sabah dan Sarawak sebagai wilayah dan bukan sekadar negeri seperti negeri-negeri lain di Malaya. Dengan pengiktirafan fakta sejarah ini, masalah yang kita hadapi selama 58 tahun, kita harap akan selesai dan bolehlah kita maju ke hadapan dan bolehlah kita memantapkan lagi perhubungan di antara ketiga wilayah ini. Kalau tidak, Malaysia akan terus gagal. Kita tidak mau lagi dilayan sebagai koloni ataupun dianaktirikan di mana kekayaan kita semua dibuang, termasuk peluang pekerjaan, ekonomi, dan hak-hak politik. Sampai sekarang, lebih daripada setengah abad, kerajaan persekutuan masih gagal memenuhi hak-hak kita di dalam perlembagaan persekutuan. Ini termasuklah hak keuangan kita 40% daripada hasil pendapatan bersih yang dikutip oleh kerajaan persekutuan di Sabah. 10% import duty ke atas produk petroleum, 10% duty ekspor ke atas petroleum, dan banyak lagi, termasuklah peluang-peluang pekerjaan diberikan persekutuan dan
khususnya juga termasuklah pulau-pulau kerajaan ini diberikan persetujuan tetapi di Sabah. Berdasarkan fakta. Yang ini semuanya mengakibatkan Sabah miskin dan digelarkan sebagai negeri yang paling miskin di Malaysia. Hari ini ialah hari yang bersejarah buat kali yang kedua kepada kita di Sabah. Sebab hari ini kita dapat merayakan kemerdekaan kita seperti juga Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Oleh itu saya berada di sini pada hari ini untuk merayakan Hari Sabah sebagai memperingatkan segala kesengsaraan dan kesusahan yang kita lalui selama 58 tahun. Sekarang bolehlah Mengganti kita pejuang. bernafas sedikit Ini akan dan mengganti merasa berjuang. lega dan maju ke hadapan sebagai wilayah yang merdeka dan menjadi rakan kongsi seperti yang kita harapkan. Maka itu pewartaan Hari Sabah bukan sahaja akan melengkapkan sejarah yang tercicir dan diketepikan selama ini, tetapi juga akan mengukuhkan Malaysia yang rapuh selama ini. Dengan adanya pengiktirafan Hari Kemerdekaan Sabah ini, tuntutan Filipina terhadap Sabah akan mati selama-lamanya. Ini juga adalah satu keperluan di dalam Manila Accord semasa pembentukan Malaysia. Sekarang bila kita merasa lega sedikit kerana dapat memenuhi mencapai aspirasi kita yang disebutkan di dalam 20 perkara. Dengan kesedaran ini, marilah kita bersama-sama membina persekutuan yang lebih kuat, lebih makmur, dan lebih berjaya. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Sabah, selamat Merdeka Sabah, dan selamat Sabah Maju Jaya. Sekian dan terima kasih. Ya, demikianlah tadi ucapan dari Dr. Jeffrey Hitingan selaku Presiden STAR dalam menyambut Hari Kemerdekaan Sabah.